Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi dia macam ada sedikit apa panggil technical problem. Saya pun tak tahu kenapa so suara tak keluar. So harap ni suara dah okey lah. Baiklah. Tadi sebenarnya hari ni saya sembang-sembang dengan parents. Okay, so jadi bila kita chat dengan parents tu, okay, so kita nak tahu feedback, so macam mana dengan kelas, macam mana anak belajar apa semua. So saya dapat beberapa macam aduan lah, aduan okay, daripada parents. So antaranya adalah, so jadi anak mudah lupa apa yang dia ajar. Dah ajar bunyi tapi dia tak ingat. Lepas tu anak keliru antara bunyi U dengan N contohnya, U dengan N ataupun B dengan D. Okey. Jadinya lepas tu ada juga parents yang minta tips. Jadinya sebab anak mudah lupa, anak keliru, so jadi dia nak minta tips lah untuk teruskan pengajaran di kelas selepas jalani kelas online lah. Okey, so jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Hai, saya Cikgu Azlin. Saya adalah founder kelas membaca online with Tots. Saya pernah berkhidmat sebagai guru pemulihan khas dengan Kementerian Pendidikan Malaysia selama 9 tahun. Dan saya telah mengajarkan membaca. Saya telah mengajarkan membaca ini daripada sejak tahun 2008. Dan sehingga kini saya telah membantu ribuan kanak-kanak menguasai kemahiran membaca dengan cepat, mudah dan berkesan. Jadinya ramai ibu bapa yang ingat sekolah yang patutnya ajarkan anak membaca. So ada banyak ibu bapa juga yang fikir nanti sampai masanya anak pandailah membaca sendiri. Okey, so jadi tuan-puan, itu adalah mitos ya. Kemahiran membaca adalah satu kemahiran yang perlu diajar. Ianya tidak datang secara sendiri. Okey, kemahiran membaca ni tak macam kemahiran melihat atau kemahiran mendengar. Okey, mendengar maksudnya mendengar boleh dengar bunyi, okey, ataupun melihat tak perlu diajar, dia datang secara automatik. Okey, semasa anak itu dilahirkan, tetapi anak tidak dilahirkan bersama-sama dengan kebolehan membaca. Jadi ianya perlu diajar. Okey. Jadi takkan ada anak yang tiba-tiba nanti dia tak payah ajar membaca, nanti tiba-tiba dia umur 7 tahun nanti pandai bacalah, ataupun nanti dia umur 11 tahun nanti tiba-tiba anak pandai bacalah tanpa dia ajar langsung. Tidak berlaku lagi keadaan macam tu ya. Okey, tapi bila tiba-tiba kita jadinya parents kita sama ni parents dihantar anak pergi sekolah apa semua kan, bila tiba-tiba kita kena PKP, sebab selama ni parents ingatkan sekolah ajarkan anak membaca. Okey, bila tiba-tiba kita kena PKP, duduk kat rumah dengan anak, jadinya barulah parents perasan anak aku tak pandai baca lagi rupanya. Rupanya tak kenal lagi huruf. Rupanya kenal huruf sahaja tapi baca tak boleh. Macam mana ni cikgu? Macam itulah. Okey. Jadi saya faham bahawa anda mesti risau anak masih belum boleh membaca. Lagi-lagi kalau anak tu dah berusia 6 tahun. Tahun ni 6 tahun, tahun depan 7 tahun nak masuk darjah 1. Sekolah pula kita tak tahu bila nak buka. Tapi semalam katanya akan dibuka, cuma kita tak tahu bila lah kan. Akan dibuka, memang akan buka, jangan risau, sekolah akan buka, tapi kita tak tahu bila. Jadi tapi sementara kita tak tahu bila tu, takkan kita nak menunggu saja. So jadinya anda memang parents you memang dah berusaha, okey, nak yang always ibu bapa memang kita always nak yang terbaik untuk anak kita, dan kita sanggup bekerja, kita sanggup berusaha keras, bermati-matian untuk menyediakan ongkosnya. Okey, untuk menyediakan ongkosnya untuk membiayai keperluan anak itu. Okey, so saya tengok komen sikit lah. Siapa yang sedang tonton-tonton tu, bolehlah cakap hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Nur Azlin ni kawan saya kan. Hai Ita, first time nampak mu live. Kenapa baru first time nampak saya live? Dah lama tak live kot, saya rasa saya dah agak lama juga tak live. Saya duduk sepanjang PKP ni saya duduk mengguakan diri untuk membangunkan Restarts Go. Okey, untuk membangunkan Restarts Go. So apa itu Restarts Go? Nanti dekat hujung nantilah saya cerita kalau siapa yang tak tahu lagi. Sebabnya hari ni ialah saya nak sharekan satu aktiviti. Aktiviti ni aktiviti mudah saja yang parents you boleh buat dekat rumah untuk bantu
anak yang mudah lupa. Dia mudah bila kita ajarkan membaca, kita ini mudah lupa dalam konsep ajar membaca ya tuan-puan. Janganlah nanti mudah lupa pasal hal lain. Okey, so jadinya bila ajarkan membaca, you ajarkan dia membaca. So biasanya kita mulakan dengan mengajarkan bunyi kan? Okey. So jadi bila ajarkan bunyi, ajarkan bunyi, anak tak ingat-ingat. So jadi hari ni saya nak kongsikan apa aktiviti yang menarik. Aktiviti ni saya yakin 100% bahawa bila you buat, anak akan suka dan dia akan nak lagi dan nak lagi. Sebab itu pengalaman yang saya telah laluinya. Okey, kami dah laluinya dekat dalam kelas dan juga secara personal. Okey, so ada lagi yang baru masuk. Hai Nurul Comel. Hai Puan Asniza. Okey. So, apa aktiviti tu? Aktiviti ini, okey. So, ini kalau anak anda sedang belajar. Sebenarnya boleh je digunakan untuk apa-apa. Okey, tapi hari ini untuk contoh hari ini. Untuk contoh hari ini, saya akan tunjukkan jika anak dah sedang belajar bunyi, tapi dia susah nak ingat bunyi tersebut, ataupun dia keliru dengan bunyi tersebut. Okey, dia tak kenal simbol, dia susah nak ingat simbol. Okey, aktiviti ini ataupun game ini kita panggil sebagai memory game. Okey, memory game. Saya percaya ramai mungkin yang dah pernah dengar. Okey, tapi kalau yang tak pernah dengar, jangan risau. Hari ini saya kongsikan. Kita panggil memory game. Okey, so apa benda yang diperlukan dalam memory game ni? Okey, apa bahan yang diperlukan? Kad bunyi. Saya tak nampak diri saya sendiri sekejap. Okey, apa bahan yang diperlukan adalah kad bunyi. Okey, kad bunyi. Okey, berapa banyak kad bunyi bergantung apa yang anda sedang ajar. Contohnya lah tadi parents yang berbual dengan saya tadi, anak dia baru belajar A, I, U dan N. Okey, A, I, U dan N. Jadi kita memerlukan kad tersebut lah. Kita perlukan kad A, kad I, kad U dan kad N. Okey. Dan setiap kad ini kita perlukan 2 set. Okey, kita perlukan 2 set. So kita ada lagi 2 set. Okey. Okey, so kita perlukan 2 set kad. Okey. Okey. So macam mana cara nak main dia? Okey. So, okey. So yang pertama sekali adalah kad ini. Setiap ni 2. Okey. Yang pertama sekali ialah kita shufflekan dia dulu. Ini bagi yang tera-tera bermain daun teruk tu. Dia memang boleh buat dengan laju lah kan. Saya nampak Papa. Hai Papa. So Papa ada pengalaman bermain dengan kad daun teruk kan. So mesti terror ni kalau main ni. Okey. So shufflekan kad tersebut. Okey, kemudian saya alih sikit dan saya kena tundukkan sedikit kamera. Okey, supaya you nampak di atas meja. Okey, so apa yang dibuat adalah kita imbaskan kad ini kepada anak dan kita tanya, okey, ini bunyi apa? Okey, contohnya, okey, so dia akan sebut ini bunyi I dan kita letakkan secara tertutup. Okey, letakkan secara tertutup. Imbaskan lagi ni bunyi apa? Letak secara tertutup. Imbaskan ini bunyi apa? I lagi, letak secara tertutup. Ni bunyi apa? A. Okey. Okey, ini bunyi apa? Bunyi apa? U. Letak secara tertutup. Okey, so kita setiap kali imbaskan kad ini, pastikan anak nampak simbolnya dan dia boleh sebut. Kalau dia tak boleh sebut, you just tolong parents, you just tolong sebutkan secara santai saja. Macam tu. Tapi pastikan dia telah diajar lah bunyi ini. Ya, jangan guna bunyi yang belum pernah diajar. Okey, yang ni pun bunyi U dan kita letak. Okey, kemudian boleh main secara bergilir-gilir. Misal katanya boleh kalau main dengan anda, parents. So, bagi anak buka dulu. So, minta anak buka satu kad contohnya. So, dia buka satu kad. Tanya dia, ini bunyi apa? Jangan ambil lagi kad ni buka dan letakkan dekat tempat ni yang tu. Okey, so tanya anak, okey, ini bunyi apa? Dia pun sebut I. Kalau anak tak boleh sebut, parents tolong sebutkan sahaja secara santai. Okey? Kemudian minta anak buka satu lagi kad yang bunyinya sama. Contohlah dia buka. Okey, ini bunyi apa? Ini bunyi dia U. Sama tak? Tak sama. So, bila tak sama, kita tutup balik lah.
Okey. Dan giliran pemain yang kedua. So kalau tadi anak, kalau you main berdua saja, parents you main berdua saja dengan anak. So tadi giliran anak, so sekarang giliran mak lah. Okey, so kalau giliran mak, so mak pun kena sebut ini bunyi apa? Bunyi sebut jelas-jelas dan kuat supaya anak dengar. Okey, buka satu lagi kad. Ini bunyi A. Sama tak? Tak sama. Tutup. Okey, parents bila main dengan anak, always mengalah. Tak payah nak menang sangat sebab kena ingat tujuan kita main adalah untuk mengajarkan anak itu membaca. Bukan untuk mencari siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih terror. Okey? So bagi peluang kepada anak lagi suruh dia buka. Okey, buka satu kad. Okey, bunyi apa? A. Mana lagi satu A? Salah pula. Ya, okey. So, okey. Tak boleh macam tu Kalau dah buka terus buka sekali. Ini sebab saya nak demo kan. Saya nak demo, so saya boleh lah. Okey, so jadi sama kan? Sama. Okey, bila sama maka ini bolehlah anak tersebut simpan. Dan main lagi lah sehingga sampai habis. Okey, ingat walaupun ini dah kosong, kad ini jangan dialihkan. Kad ini jangan dialihkan. Oh, sini kosong. Gerakkan kemari. Jangan sebab dia ada memori tadi, dia nak ingat di sini tadi bunyi apa, yang sini dah habis. Okey? So kalau macam kurang jelas penerangan saya, bolehlah terus tanya je dekat komen tersebut. Okey? Okey, so jadi main sehingga habislah kad ini. Sehingga dia dapat dua. So jadi siapa yang menang? Okey, so siapa yang menang? Ialah siapa yang kumpul kad dengan lebih banyak tadi. Kalau kad lebih banyak. Jadinya permainan ini jadi bersama dengan bertambahnya bunyi yang anak kenal. So bolehlah tambahkan lagi bunyi-bunyi lain. Tapi setiap kali tu dia mesti pair lah 2. Okey. Jadi yang ini permainan ini boleh digunakan untuk anak yang untuk secara santai nak ajar dia. Kalau nak suruh dia tulis je dengan nak sudah bezakan, bosan kan. So jadi gunakan permainan ini. Dan biasanya insya-Allah memang anak sangat gemar permainan ini dan jarang saya dapat berhenti dengan cepatlah bermain permainan ini. Okey, so itu dia. Okey, so itu variasi yang pertama. Misal katanya kalau just untuk fun, untuk seronok-seronok sambil nak melatih anak membaca, boleh juga selain daripada you gunakan benda ini sebagai satu bunyi, you boleh juga gantikan dengan suku kata, dengan gabung bunyi ataupun dengan perkataan. Ayat janganlah over sangat. Ayat tak boleh. Okey, banyak sangat nak kena ingat. Okey, so jadi itu dia satu aktiviti kita panggil memory game, khusus untuk bantu anak yang mudah lupa apa yang diajar. Terutama ini dalam peringkat dia belajar membaca lah. Okey. Dan juga sesuai bagi kanak-kanak yang mudah yang kerap keliru antara bunyi. Maksudnya bila dia keliru bunyi, dia belum kenal simbol itu dengan baik. Jadi pengulangan ini kita buat pengulangan dengan cara yang seronok lah, secara bermain. Okey. So jadi pernah main ni cikgu best. Tu dah ada tu Nur Ilani Maknawi. Memang best. So jadi kalau main dengan student ni, memang dengan student ke dengan anak ke, selalunya memang akan boleh jadi panjang. Dia akan minta nak lagi. Bagi bila anak dah macam anak yang levelnya dah advance sikit, okey, dah jauh sikit, you boleh tambahkan kat itu. Macam tadi kita main cuma 4 bunyi kan, 4 bunyi kali 2, so 8. So dia tak berapa challenging. Kalau anak you all jenis yang cepat dapat, boleh juga main permainan ini. Sebabnya tambahkan kat itu. Sebab kalau kami main dalam grup, katalah dalam 3-4 student, kita boleh main sampai 40 kad. 40 keping kad. Okey. Okey, so itulah dia. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, so itu satu benda yang saya sharekan. Jadi tadi saya ada cerita pasal WeStotGo. WeStotGo adalah kelas kelas membaca online yang menggunakan video-video. Okey, so kelas tu boleh diakses 24 jam sehari, 24/7, 24 jam sehari. Ianya berasaskan dengan Learning Hub kami dekat website. Okey, so kalau
nak tahu lebih lanjut mengenai Wistocks Go itu, then boleh PM saya lah. Okay, PM ataupun WhatsApp. Jadi tuan-puan, itu saja perkongsian untuk hari ini. Saya harap bermanfaat. So, boleh mulakan bermain memori game dengan anak-anak. So, nanti boleh klik share video live ni. Sebab video live ni